الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما وارزقني فهما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sihat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baca siapa sih? Biasalah batuk sikit. Oh. Lambat batuk itu baik. Masa batuk itu baik? Musim batuk. Nak kena saya balik ke je? Okey. Muka surat 67 kita berada di topik kita yang ke-8 bab yang ke-8 bertajuk penyandingan asma Allah satu dengan lainnya. Baik, hal yang penting dan perlu untuk mendapatkan perhatian dalam upaya memahami Asmaul Husna ini adalah adanya fenomena penyandingan beberapa asma Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat-ayat. Okay, apa maksud fenomena penyandingan? Ayat dia tinggi. Adanya fenomena penyandingan. Bersanding maksudnya apa bersanding? Kahwin. Sanding maksudnya tadi? Pasangan. Challenge, apa pula challenge?
Gandingkan, yes. Sanding tu maksudnya kita satu dengan satu digandingkan, maksudnya kita panggil sebagai penyandingan. Jadi untuk perbincangan Asmaul Husna, ada satu keadaan yang tak boleh kita nafikan, iaitu berlakunya fenomena penyandingan itu. Satu asma Allah dengan satu asma Allah yang lain disandingkan. Menjadi, nak kata, dan kalau nak ikut dalam perbincangan ini, dia kata menjadi satu sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang lain. Okey, baik. So contoh diberikan kepada kita di sini banyaklah. Kerana kita ada banyak fenomena penyandingan itu yang berlaku dalam Al-Quranul Karim. Jadi di sini diberikan kepada kita As-Sami'ul Basir, Al-Ghafurur Rahim, Al-Ghaniyul Hamid, Al-Khabirul Basir. Basir itu Basir. Bashir. Al-Bashir. Al-Bashir. Tak, dia sort ke dia? Tak, sebab sekarang Khabir tu. Al-Khabir. Tak ada pula. Sorry ya, semalam saya tak perasan. Tak apalah, nanti saya cek lagi ya. Sebab ni dalam bahasa ni kan dia tuliskan. Jadi antara bahasa dan bahasa. Tidak tak ketiga. Ar-Ra'ufur Rahim, Al-Hakimul Alim, Al-Hamidul Majid, Al-Azizul Hakim, Al-Aliyul Azim, Al-Fattahul Alim, Al-Latiful Khabir, Al-Syakurul Halim, Al-Aful Ghafur, Al-Ghaniyul Karim. Dan banyak lagi contoh lainnya dari penyandingan asma Allah tersebut. Mak di sini bukan adalah ada banyak lagi. Cuma dia diberikan kepada kita sebagai contoh sahaja. Tentu tidak perlu diragukan lagi penyandingan asma Allah ini mengandung hikmah, manfaat dan faedah yang besar, menunjukkan kesempurnaan Allah Azza wa Jalla. Jadi bila berlaku penyandingan nama-nama Allah ini, di dalamnya ada 3 manfaat. Pertama, disebutkan di situ ialah kesempurnaan Allah Azza wa Jalla. Kedua, dia kata pujian yang terindah kepada Allah Subhanahu wa Taala. Kemudian yang ketiga, pengagungan yang terbaik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini 3 perkara penting yang boleh kita dapati apabila berlakunya fenomena penyandingan itu tadi. Jadi hal itu kerana setiap asma Allah pastilah mengandungi makna sifat kesempurnaan bagi Allah. Jika satu asma Allah bersanding dengan asma lainnya, maka masing-masing asma itu mengandung makna pujian baginya. Pujian pada saat berdiri sendiri iaitu terpisah, dan pujian ketika menjadi satu dengan asma yang lainnya. Itulah kelebihannya bila tidak berdiri sendiri. Okey, kita dapat begini. Bila nama-nama Allah ini dia berdiri sendiri, maksudnya dia satu. Contoh Al-Ghafur, dia satu kan? Kita tak sandingkannya dengan Ar-Rahim. Jadi Al-Ghafur tu maksudnya apa? Pengampun. Allah tu Maha Pengampun. Ar-Rahim, penyayang. Al-Ghafur Rahim. Al-Ghafur maksudnya pengampun, Ar-Rahim maksudnya penyayang. Jadi bila dia berdiri sendiri, ia menjadi maksud yang tersendiri. Namun bila ia disandingkan, kita nampak di situ menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Ghafur Rahim, yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi dari sini berikut ini beberapa contoh asma Allah yang disebutkan secara berbarengan, secara beriringan, yang diharapkan boleh menjelaskan maksud dari bahasan inti dalam bab ini. Jadi kita ada di sini ada beberapa contoh. Kita ada 8 contoh. Al-Ghafurur Rahim sebagaimana saya sebutkan tadi. Kita ada 8 contoh yang dimuatkan dalam bab 8 ini. Yang
kebijakan satu persatu. Baik, pertama sekali kita lihat Al-Azizul Hakim. Ya, Al-Azizul Hakim. Masing-masing asma ini menampakkan kesempurnaan khusus dari sifatnya, iaitu kemuliaan pada Al-Aziz, hikmah dan kebijaksanaan pada asma-Nya Al-Hakim. Ketika kedua asma ini bergabung menjadi satu, keduanya menunjukkan kesempurnaan yang lain, iaitu bahawasanya keperkasaan Allah itu akan berkaitan erat dengan kebijaksanaannya. Dan keperkasaan Allah tidak mengandung sifat kezaliman, kejahatan dan perbuatan yang semena-mena seperti yang kadang terdapat dalam sifat seorang manusia yang dikenal bersifat mulia. Keperkasaan manusia kadang-kadang disertai perbuatan dosa, iaitu dengan cara menzalimi, menjahati dan berlaku buruk terhadap lawannya. Jadi kita nampak kat sini Al-Azizul Hakim. Dia kata Al-Aziz ini menunjukkan kemuliaan Allah, Al-Hakim menunjukkan kebijaksanaan dan hikmah dan kebijaksanaan. Jadi kita dapati di situ bergabungnya dua sifat Allah yang sangat mulia. Yang mana dia kata kalau kita lihat pada manusia, dia tak mungkin ada. Okay, walaupun digabungkan itu tadi. Dan dia kata di sini keperkasaan Allah itu akan berkaitan dengan kebijaksanaannya. Bila kita kata Allah tu Maha Perkasa, bermakna Allah tu Maha Bijaksana. Manusia ni, kalau kita kata dia perkasa, dia mesti ada kekurangannya pada sudut kebijaksanaan. Yang mana dia kata tadi kan, kalau Allah, keperkasaan Allah tidak mengandungi sifat kezaliman. Kita dah pernah bincangkan tentang hadis. Iaitu Allah kata apa? Inni haramtu zulma. Ada? Ya. Apa dia cakap? Allah tidak zalim kan? Apa hadis dia? Yang free besar-besar mana? Hadis dia kat situ. Apa hadis dia? Bukan dia. Biasa dia. Saya tahu. Saya nak pakai pasal dia. Ada tak? Ini kalau firman ada waja'altuhu bainakum muharraman. Wala tazalamu berarti situ. Ini haram zulma ala nafsi. Waja'al jadi baik-baik. Waja'al la min awal. Ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu. Okey. Ini haram zulma ala nafsi. Sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diri aku. Okay, itu firman Allah Subhanahu Wa Taala hadis kecil kan? Yang kita pernah belajar kan? Ingat lagi tak? Cikgu mari ingat. So je ajaran kan? Bukan minggu lepas saya tak minggu lepas. Ada sebulan bila dia? 2 minggu lepas. Kalau dia minggu lepas tu ingat ke tak? Cek dulu. 2 minggu lepas lagi tak ingat kan? Aduh. Tak buat revision kat rumah. Okey, tak buat revision. Ni kau balik rumah terus tutup. Semua buka. Bila saya sebutkan ni semua. Ada sepanjang kan? 10 November. Ya, berapa bulan? 8 Disember. Orang nak dekat 1 bulan lah. Memang good lah. Kau nak jadi usaha ni? Memang tak jadi usaha.
Dia nak ambil je. Dia jadi salah. Susah itu. Okey, belajar kerana apa? Kerana Allah. Belajar kerana Allah. Biar dia tak nak apa, dia tak boleh belajar kerana Allah. Itu selain senyap. Okey, sekarang ini Allah, bila kita kata Allah itu maha perkasa, Allah dia akan bersih daripada sebarang sifat zalim. Kerana Allah dah ingatkan kepada kita, ini haramtu zulma ala nafsi. Wahai hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diri aku. Jadi waja'altu, maka aku menjadikan sifat zalim itu haram antara kalian. Maka janganlah kalian bersifat zalim. Kita faham daripada itipati hadis itu yang ringkas saya ambil empat saja. Silakan. Yang ringkas itu saja terdapati bahawa Allah itu dia adalah sangat mulia, sangat perkasa. Tetapi dalam keperkasaan Allah itu tidak ada sifat zalim. Dalam Allah Subhanahu Wa Taala mengendalikan urusan para hamba-Nya. Ia berbeza dengan manusia. Manusia, bila kita kata dia perkasa, kadang-kadang ada kezaliman dia, ada kejahatan dia, dan ada kelakuan buruk dia. Sebab apa? Dia tu hebat. Manusia ni, kalau dia hebat, ada je kadang-kadang dia buat benda-benda yang menzalimi orang lain. Betul ke tak? Betul. Betul cik nak jangan bawa masuk kerja saya je. Nanti dia biar. Nanti cik nak. Dia kalau tak ada depan ni okey. Dia kalau tak ada yang kat sini okey je. Tapi kalau ada tak boleh saya kena. Saya kena faham. Bukan takut apa nanti kan saya tak boleh belajar ni. Jangan nangis. Kalau kita tak boleh belajar, dia dah nangis-nangis kat rumah kan. Jadi kena tapis, saya kena tapis. Tapi betul, saya setuju. Takut, saya tak ada takut. Saya setuju apa yang saya cakap. Keperkasaan itu menyebabkan dia lupa diri, kan? Menyebabkan ini manusia dia nampak. Manusia lupa diri sampai kan dia berlaku zalim, buat jahat, dia buat perkara yang buruk. Jadi ini ada pada makhluk. Tapi kalau Allah tak begitu. Allah Subhanahu Wa Taala Maha Perkasa. Allah itu dia tidak melakukan perbuatan zalim. Tapi kenapa Allah menyiksa hamba? Lagi kita kata Allah tak zalim kan? Bila kita nampak penyiksaan ataupun azab yang Allah turunkan sangat dahsyat kan? Sangat buruk kan kalau Allah turunkan dahsyat. Okey, kenapa Allah buat begitu? Sedangkan Allah tak zalim. Sedang. Lagi? Pengajaran lagi. Atas perbuatan dosa manusia itu sendiri. Kalau okey. Bila dapat azab, dekatkan diri pada Tuhan. Jadi itu kita panggil apa? Rahmat Allah. Jadi azab itu rahmat Allah. Can be? Okey, macam mana? Suka dia. Tak masalah, betul. Azab Allah tadi, dia boleh jadi rahmat Allah yang menafikan kezaliman lah, sebab tadi kita bincang Allah tu tak zalim. Jadi bila berlaku azab, kan dahsyat kan? Jadi kita tahu kalau benda-benda dahsyat mesti dia berkaitan dengan kezaliman. Okey, tadi Cik Amaria kata apa? Ia boleh jadi rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, sebab kalau seseorang itu Allah Subhanahu Wa Taala timpakan pada dia azab, akan menjadi satu ruang untuk dia mendekatkan kembali diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, tadi Cik Jom. Tadi Kak Aisyah nak datang tadi. Beri sesuai dengan amalan. Allah
beri maknanya Allah timpakan sesuatu sesuai dengan amalan seseorang. Maknanya kalau baik dapat baik, kalau buruk dapat buruk. Sebab tu Allah berikan azab. Jadi kalau kita buat perkara buruk, Allah berikan kepada kita azab. Boleh terima? Yang ada nombor 3 tak? Pandangan nombor 3? Ya, tibar pengajaran. Itu boleh tak? Kalau kaitan dengan cerita Maryam ini. Maknanya, bila ada musibah ataupun azab Allah timpakan kepada kita, ia menjadi iktibar sehingga kita mengembalikan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Okay. Pengajaran iktibar sesuai dengan amalan. Lagi? Allah berikan kesedaran pada dia. Okay, kita masukkan juga pada poin yang pertama. Ada tak yang lain selain daripada kesedaran, pengajaran, iktibar, kemudian sesuai dengan amalan? Kadang Allah timpakan sesuatu ujian tu untuk seseorang yang kita kenali, untuk kita menjadi saksi yang kita fahamkan dan kita jadikan pengajar bagi diri kita pula. Bagi diri kita pula. Bukan hanya pada orang yang ditimpa ujian tu, pada orang yang terlibat sama tapi cuma menyaksikan, kita akan terasa pengajaran dia daripada apa yang berlaku. Kita pun mungkin dapat dia punya manfaat. Betul. Boleh. Saya boleh terima. Bermakna azab Allah atau ujian Allah bukan hanya pada diri kita tetapi pada orang lain yang mana kita boleh ambil pengajaran. Maksudnya daripada poin yang pertama. Okey, pengajaran juga. Saya dengar poin yang lain. Saya daripada pengajaran, kesedaran, ya silakan Kak Maryam. Kerana ia menguji keimanan. Adakah kamu beriman? Okey, cantik. Okey, menguji keimanan kita. Dari siksa dan rahmat Allah, ujian salam. Untuk menguji keimanan kita. Lanabluwannakum bisyai'in. Ahasiban nasu ayyuhum. Ahasiban nasu ayyuhum. Alhamdulillah. Okey. Boleh ambil ayat surah Al-Ankabut ayat kedua. Selain itu ada tak? Saya nak dengar satu perkataan. Takwa itu keimanan, kaidah keimanan. Okay. Ujian macam ni Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana kan tadi. Pengarang kitab dia kata apa? Kemahaperkasaan Allah itu menafikan bahawa Allah itu zalim. So kita faham Allah tak zalim dalam keadaan dia Maha Perkasa. Berbeza dengan manusia. Manusia ini bila dia hebat, ada saja perbuatan jahat yang dia buat, ada saja perbuatan zalim yang dia buat, dan ada saja perkara-perkara yang menjatuhkan kredibiliti kehebatan yang ada pada diri dia. Manusia begitu sebab kita ini tak sempurna. Okey. Tadi saya tanya, Allah tidak zalim. Sekarang Allah turunkan azab. Tadi ada kata untuk pengajaran, kesedaran. Nombor 2 tadi apa? Sesuai dengan amalan kan? Kak Aisyah kata kan? Sesuai dengan amalan kita. Maknanya bila kita buat baik, Allah akan balas baik. Kalau kita buat perkara yang jahat, itulah yang datangnya siksa Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang ketiga dia kata untuk menguji keimanan kita. Ada siapa nak tambah?
warning Ustazah. Warning. Warning. Pengajaran dan kesedaran. Okey. Warning, peringatan dulu. Peringatan. Peringatan, warning apa-apa semua. Nombor satu ni, dia banyak. Peringatan, warning. Okay. Warning. Ada satu tambah? Tak makan nak tambah? Ada bawa layar kali ni. Allah, apa dia? Allah Maha Mengetahui. Allah, sebab Allah tu Maha Mengetahui, kita tak mengetahui. Sebab tu Allah turunkan ujian. Elaborate lagi. Saya tak jelas. Lamanya. Lamanya. Ini kan Allah Maha Mengetahui. Oh, Allah tu Maha tahu kenapa kejadian diberi pada kita. Nak balik pada yang pertama, mungkin kita ada buat kelalaian, kita ni buat dosa, that's why Allah uji kita supaya dia menjadi pengajaran. Betul tak? Masih lagi balik pada poin yang pertama kan? Okay, kenapa? Okay, terima kasih Kak Yani. Dia nak siapa dia? Siapa dia? Yang Tuhan Cina tak ada ini. Siapa? Siapa? Macam mana Kak? Okay. Oh, semua sama. Oh, musim-musim situ juga. Sama tak payah lah. Sama musim situ juga. Allah. Dalam ini, kita lihat begini ya. Allah yang Maha Perkasa dan Maha Bijaksana kan. So, kita tadi kata Allah itu tidak zalim dalam keadaan dia Maha Perkasa untuk menunjukkan bahawa ini adalah keagungan yang ada pada Allah Subhanahu. Sebab itu, bila Allah Subhanahu Wa Taala Allah turunkan azab pada satu kaum, pada satu kumpulan ataupun pada diri manusia kan, kerana perbuatan dia lah yang dosa sesuai dengan amalan tadi lah dikatakan. Kemudian dengan sebagai untuk pengajaran, peringatan dan juga kesedaran kepada diri seseorang. Kita dapati bahawa ini bukanlah bentuk kezaliman, tetapi sebagai satu hal yang mana nak tunjukkan diri kita ini tak berkuasa, kita hamba. Walaupun kita ni ada kebijaksanaan dan walaupun kita ada kekuasaan. Bila Allah turunkan azab nak tunjukkan kepada diri kita atau tunjukkan kepada diri satu kaum yang diazab bahawa ada yang lagi tinggi, ada yang lagi berkuasa, ada yang lagi ditemani sebagai agung. Kalaulah orang itu dia tak sedar tentang keselamatan, dia mesti berbalik kepada diri kita, hamba Allah Subhanahu Wa Taala, untuk menunjukkan bahawa kita ini memang layak kan kalau sekiranya Allah Subhanahu Wa Taala nak timbulkan kepada diri kita. Tapi bukan sebagai bentuk kezaliman ataupun ketidakadilan Allah Subhanahu. Sebab kadang-kadang bila kita ditimpa dengan ujian, kita rasa macam benda itu tak adil. Itu yang kadang-kadang ada orang kata, oh Allah tu tak adil. Bila kita kata Allah tak adil, bermakna kita kata Allah tu zalim. Jadi kena hati-hati ya dengan ucapan kita saat kita ditimpa dengan ujian dan musibah. Sebab kalau kita kata oh, Allah tu tak adil, adakah kita nak kata Allah tu zalim? Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala sendiri kata dalam hadis qudsi itu, aku mengharapkan kezaliman atas diri aku. Okay? Dan aku juga mengharapkan ia pada hamba aku. Jadi kalau kita kata Allah tu tak adil, bermakna kita kata Allah tu zalim. Sedangkan ujian dan musibah itu kita tak balik kepada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala tentang diri seseorang lah. Betul lah, ada orang memang kadang-kadang memang dia jahat. Kalau kita nampak macam ahli neraka tu, kita kata, dia kau ahli neraka benda kita tak paksa tu. Benar. Kita nampak, confirm dia, kita tengok jahat dia, kenapa juga, memang confirm lah ahli neraka ni. Kita terus-terus cakap kan. Tak boleh ingat, kita tak boleh. Kita tak boleh cakap sedemikian lah. Itu kita nampak, macam tadi lah Kak Nur kata kan, kita kalau nampak sesuatu yang menjadi pengajaran pada diri kita supaya kita tak jadi sebagaimana orang.
supaya kita ni tidak berkelakuan sebagaimana orang yang telah melakukan kezaliman tersebut. Tapi kalau kita dah nampak depan mata kita, namun kita masih lagi buat perkara yang sama, itu apa jadi? Kita meragikan. Saya nak pesan macam ni kita kalau nampak perkara-perkara dosa, sekarang ni benda dosa tu dekat handphone kita tau. Okay, kita nampak macam-macam dekat handphone kita. Kita follow macam-macam IG orang kan, ataupun Facebook orang lain. Saya nak nasihat macam ni lah, kalau benda tu benda dosa, jangan like, jangan follow. Okay, ni peringatan untuk diri saya juga lah, sama-sama kita. Sebab kalau kita nampak orang buat dosa, kita like, bermakna kita menyokong perbuatan-perbuatan yang begitu. So, maknanya kita redha. Like tu maknanya you redha tu. Setiap kita, apa yang kita like akan dipertanggungjawabkan oleh Allah. Sekali like, sekali follow, sekali share, Allah akan tanya kita. Kita jangan ingat tak ada benda apa. Simple, benda tu nampak simple kan, tetapi sebenarnya dia memberikan implikasi yang sangat besar. Okay, maaf seperti ini. Contoh, kita nampak ada orang yang dulu bertudung, kemudian tiba-tiba dia pun sama ada nak bertudung, nak like ke tak? Jangan like. Benda-benda macam ni. Kalau kita like ada, oh tak apalah kita sokong, itu keputusan dia. Kita mungkin rasa macam itu. Tapi tidak. Tak boleh begitu. Kalau kita like, maknanya kita suka apa yang dia buat. Itu yang dia makin besar nampak tak? Dia rasa tak, oh aku buka tudung pun orang sokong, orang masih follow, orang masih suka. Itu yang jadi masalah. Cuba ramai-ramai orang tak suka, ramai-ramai orang tak follow, ramai-ramai orang tak like. Satu orang dia like. Nampak tak? Bila keadaan sedemikian berlaku, bermakna dia rasa orang tak like, dia rasa apa? Orang tak suka apa yang dia buat. Dia segitu. Tapi kalau dia sampai 1,000, 2,000 sampai beribu-ribu beribu-ribu orang yang like benda tu, dia rasa orang suka aku lah, aku buat ini pun orang suka, aku buat ini pun orang mesti like. Kita nampak begitu. Ini bahayanya kita ni. Kadang-kadang benda kita tak nampak. Benda maksiat yang orang lain buat, kita support. Dengan bagaimana kita bagi love pada dosa yang kita. Jadi ini bahaya tau sebenarnya. Kita kadang-kadang yelah kita tahu dah dia tak sedar. Dah buka dulu dia bagus sebenarnya. Ini cium-cium elok-elok lain. Dia kata kalau kau tak suka kau swipe. Tak suka kau swipe. Kita jangan maksud campur lah. Nabi ingatkan pada Nabi, min husni Islam dan mar'ital kuma la ya'ni. Antara baik tanda dan keislaman seseorang bila dia itu meninggalkan perkara yang tidak ada kena-mengena dan yang tidak ada manfaat. Perkara yang tidak ada kena-mengena, yang tak ada manfaat, perkara yang kita rasa kalau tengok pun untuk apa, berdosa kan benda tu. Dia tak jadi benda yang, sebab tu orang manusia ni, dia akan rasa diri dia hebat bila ramai orang yang support dia. Allah, kita dah bincang dalam hadis yang panjang, hadis suci yang tadi yang tak mungkin betul-betul. Dalam hadis suci itu, Allah kata apa? Bagi satu kesimpulan macam ni, ya. Allah beritahu kepada kita, orang support aku ke orang tak support aku ke, aku tetap maha berkasih. Aku tetap maha hebat. Kalau satu kumpulan manusia yang dulu sejak zaman Nabi Adam sampai hari ini adalah orang di kalangan jin dan manusia, semuanya di kalangan orang yang bertakwa, dia tak menambahkan apapun pada keagungan. Sama juga. Kalau satu dunia ni daripada dulu sampai sekarang, dan di kalangan jin dan manusia, kalau mereka ini di kalangan orang yang jahat, semua jahat, paling jahat. Allah kata, ala ajal. Yang sangat jahat maksudnya, menggunakan perkataan fajarah. Dan Allah kata, ajal. Menggunakan satu ungkapan bahasa yang paling teruk, paling jahat kalau ikut dalam bahasa Arab. Allah kata itu tak mengurangi kekuasaan kerajaan untuk menunjukkan kemahaperkasaan Allah yang maha bijaksana, yang maha agung. Tapi kalau manusia, kita tak boleh rasa hebat, tak boleh rasa perkasa kalau orang tak support kita. Itu manusia begitu. Kita kan orang akan nampak kita nothing tau kalau kita tak ada followers. Nanti kan
jangan jemput dia ceramah. Sekarang macam tu tau. Ini ujian kepada para pendakwah. Ujian sangat-sangat. Orang tak nampak kita hebat kalau kita tak ada followers. Orang akan jumpa kita ceramah kalau kita ni ramai followers. Dia macam tu. Minta maaf lah kalau siapa yang dengar ni. Masjid ke mana-mana badan ke apa kan. Kalau kau banyak followers, kau hebat. Orang akan jumpa kau walaupun kau cakap benda merepek. Maaf saya kata. Walaupun kita ni cakap benda yang merepek, kita cakap benda tak ada point pun. Yang penting ramai followers, jemput dia. Ini ujian dan kita nampak berlaku dalam kadang-kadang susah kita nak cakap susah. Dia jadi macam benda yang tak ada tetapi berlaku. Fitnah, ujian dalam kita nak menyebarkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Sangat sayang. Ramai ustazah yang hebat-hebat, ramai ustaz-ustaz yang bagus-bagus kan, kalau cakap dengan poin, dengan dalil, masya-Allah, barakallah. Tapi kena nampak kalau kuliah dia, oi, 4 orang ke depan. Bila saya tengok kadang-kadang saya follow jugalah. Kalau ada masjid-masjid ni, mana-mana ustaz ceramah, buat kuliah, sedih, masya-Allah. Masya-Allah. Cara dia discuss, cara dia ni. Tapi ya Allah, dia was berapa. Kesian, dia was berapa je. Padahal ilmu dia sangat masya-Allah. Sebab followers. Nampak macam tu kan? Ujian yang sangat. Jadi manusia itu kita nampak kelemahan tau. Bukan satu kehebatan yang ada pada manusia. Kita, kalau Allah, tadi saya katakan Allah ni Tuhan kita, dia tak perlukan followers, tak perlukan siapa-siapa pun untuk buat dia jadi hebat. Buat Allah tu jadi maha perkasa. Tapi kita manusia, ini tanda kelemahan kita. Manusia, dia perlukan orang. Dia perlukan followers, dia perlukan orang support dia. Walaupun tak bagus macam mana, yang penting ada orang support. Barulah orang akan nampak aku hebat. Itu beza antara kita dengan Tuhan. Sebab Allah Al-Azizul Hakim. Maha perkasa, maha bijaksana. Okay, terus. Demikian juga dia kata tadi, dengan keputusan dan kebijaksanaan Allah Tabaraka wa Ta'ala berkaitan erat dengan sifat kemahaperkasaan Allah yang sempurna. Tentu saja berbeza dengan keputusan dan kebijaksanaan manusia yang kadang diselimuti kehinaan. Okay, seterusnya kita masuk kepada poin kita yang kedua, Al-Ghaniyul Hamid. Al-Ghani maksudnya kaya, Al-Hamid maksudnya terpuji. Al-Quran banyak mengulang penyandingan asma Allah Azza wa Jalla ini, di antaranya firman Allah. Banyak lain, so dia berikan kepada kita dengan 2-3 contoh. Di sini pertama, surah Luqman ayat 26. Lillahi ma fis samawati wal ardi innallaha huwal ghaniyyul hamid. Milik Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi. Sesungguhnya Allah ialah yang maha kaya lagi maha terpuji. Cantik kan gabungannya kan? Allah maha kaya, maha terpuji. Sebab dekat langit ni kita miliki tak? Kita tak miliki. Dekat bumi, nah, habis ada rumah. Ada rumah, ada kereta. Pinjam ada. Oh, masya-Allah. Kalau tak boleh jawab dia, pinjam ada. Masya-Allah. Sementara dia. Betul, keimanan dia tinggi. Semua keimanan dia saya. Masya-Allah. Terus balik kepada Allah. Pinjam dia Allah. Oh, dah belajar. Benar je. Tapi betul lah, pinjamkan saja. Okey, kita nampak macam ni kan. Kita rasa kaya kenapa? Bila kita, jangan cakap dekat langit lah, kita memang tak duduk kat langit. So kita sekarang duduk dekat atas bumi ni kan, kita rasa kaya kan. Kenapa kita rasa kita kaya? Kalau kita kaya lah, tak ada sudut material yang kita milik. Apa yang kita milik? Duit, okey, duit terus. Duit lagi. Anak, okay. Betul-betul. Anak tu tanda kita kaya okay, lagi. Rumah dia, rumah, kereta lagi. Itu milik kita kan? Ni semua, aku ada duit, ni milik aku. Aku ada kereta, milik aku. Aku ada anak-anak, milik aku. Semua. Benda zuriat keturunan ni semua. Dia rasa besar. Kalau tak ada kereta, boleh naik grab lah. Tak ada kereta juga. Itu tak contoh ini. Kalau tak ada duit, macam mana rasa?
Apa dia? Duduk rumah je. Oh, kenapa tak ada elok pada dia? Dia besar. Semua banyak tak dia lah kan. Baju nampak tudung. Pasal pun dah macam nampak bau-bau. Nampak bau masih kering, nampak telur masin. Semua rasa nak beli. Kan? Setiap kali tu tak ada duit duduk rumah macam tu. Sabar je lah. Okay. Apa dia? Tak ada duit pergi kerja. Okay. Usaha. Cuma saya nak kata macam ni lah. Bila kita duduk dekat atas muka bumi ini, kita ada sesuatu, kita rasa itu milik kita kan? Kita rasa kita kaya. Tapi, boleh challenge tak kekayaan Allah? Tak boleh. Sebab Allah memiliki kekayaan langit dan bumi. Kita cuma milik itu saja, tapi Allah memiliki yang bawah dan dalam bumi semua Allah punya. Sama juga dengan langit. Kalau orang nak kata, oh aku buat kapal terbang, aku everyone can fly. Itu tak ada siapa. Okay. Tak maaf, saya tak mahu. Tak, tiba-tiba terlepas. Keluar, oh action. Ada tak lain. Semua orang boleh terbang. Kita rasa macam itu kan? Mana kita hebat. Seolah-olah langit tu, yang langit tu macam kita yang menguasai langit Asia. Singapura Island siapa yang dah bilik dia? Lupa. Bapa apa tak? Apa dia? The Great Way. Nampak dia guna perkataan apa? Great kan? Besar tu nampak kehebatan. Rasa macam besar kan kat atas kan? Tapi Allah yang punya tu. Langit tu Allah yang punya. Kita kalau dapat terbang, kalau naik flight macam ni kan, orang main duduk ekonomi. Kalau naik flight, kita rasa buruk. Kau pergi gigit kan, tak naik flight. Apa tu lah, rokok dan buang hujan kan. Rasa macam itu kan. Tapi itulah, padahal tak ada apa pun. Allah subhanahu wa ta'ala yang punya. Kenapa? Boleh nampak pemandangan. Oh, nampak pemandangan? Kalau flight tak nampak penyakit. Oh, saya tak boleh lah. Saya tak boleh kalau pergi KL naik. Benar. KL not far lah. Saya enjoy dia punya scenery. Kalau enjoy lah. Kalau enjoy lah. Oh, itu baru enjoy lah. Kalau saya tak enjoy, tidur. Tidur, masa tak tidur ganggu lama. Even naik kereta. Dulu saya biasalah naik kereta kan. Pergi Singapura KL dia. Tak sanggup. Saya nampak sangat dia punya ayat tu. Bila macam kita flashback balik tengok orang tak sanggup. Biar aku naik kereta gigit Masa penat dulu dalam kereta tu kan. Bila saya bangun dah sampai. Untung kita tak drive lah. Dulu ex-husband saya drive. Saya kena bangun, dah sampai belum? Bukan sampai lagi, tidur balik. Itu je kan, sakit pinggang. Lama sangat. Lagi kalau dah sampai dekat Woodlands tu, dia jam kan, nak masuk tu dah hilang. Saya lagi suka naik flight. Nah, walaupun orang kata 40 minit je naik flight, tak sanggup apa. Tak sempat tidur, tapi tak pernah. Naik flight je lah. Cuma nak kata kan, bila saya naik flight tu, setiap kali, sebab dulu saya belajar, lama juga lah dekat KL. Dalam masa belajar tu, setiap bulan saya balik Singapura. Kan? Jadi bila saya naik flight selalu tu, kawan saya dah takut. Oh, Kak Sakina dia naik flight dah macam apa dah. Kalau dia tak ada apa kan. Kalau budak-budak, diorang naik bas balik kampung kan. Saya naik flight. Oh, Kak Kina naik flight. Dia naik flight. Apa dia, tak flight pergi naik airport. Kita nak pergi airport pun susah macam tu kan. Dan orang nampak benda tu hebat. Orang nampak benda tu hebat. Cuma kita nak kata, kita rasa hebat macam mana pun yang maha kaya tu ialah Allah. Kalau naik flight nampak kaya macam tu. Lain pula nampak macam pantai, nak kaya, tarik lagi, semua tarik lagi. Dia nampak macam kaya, tarik lagi, pakai baju semua bawah. Kita balik mana sampai. Beza kadang-kadang kalau naik bas.
So kadang-kadang beza. Jadi orang macam kaya. Tu yang saya nak bila kan kaya macam mana pun kita rasa kaya macam mana pun tapi tak boleh lawan kekayaan Allah. Sebab tu Allah kata apa? Lillahi ma fis samawati wal ardh. Pada Allah itu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Semuanya. Inna Allah huwal ghaniyyul hamid. Kerana sesungguhnya Allah itu Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Kemudian Allah ingatkan kepada kita dalam surah Fatir pada ayat ke-15. Allah kata apa? Kepada semua manusia. Islam ke tak Islam ke semua. Ini maknanya bila Allah kata ya ayyuhan nas, wahai manusia, antumul fuqara'u ila Allah. Bila Allah kata wahai manusia, dia meliputi semua makhluk yang bernama manusia, tak kira apa pun status, kaya, miskin ke apa kan. Tapi Allah ingatkan antumul fuqara'u ila Allah. Kamulah yang memerlukan Allah. Wallahu wal ghaniyyul hamid. Kerana Allah dialah yang Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu. Allah tak perlukan kita. Okay, kita yang perlukan Allah. Sebab Allah itu Maha Kaya, Maha Terpuji. Wa qala Musa pada surah Ibrahim ayat yang ke-8. Wa qala Musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'a fa inna Allaha la ghaniyyun hamid. Dan Musa berkata, jika kamu dan orang yang ada di bumi kesemuanya mengingkari nikmat Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Ayat Nabi Musa ni kan, kata-kata Nabi Musa ni sama macam hadis yang kita sebutkan tadi. Okay? Iaitu, kalau satu dunia ni seluruh penduduk bumi ini kufur kepada Allah, dia tak jadi masalah. Allah itu tetap Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Diterangkan di sini tentang Al-Ghani. Maha Kaya, Al-Ghani adalah sifat kesempurnaan bagi Allah. Demikian halnya dengan Maha Terpuji. Al-Hamid adalah sifat kesempurnaan bagi Allah. Menyatunya sifat Al-Ghani dan Al-Hamid tidak lain merupakan kesempurnaan yang lainnya. Dalam arti kata yang lain di sini, Allah layak mendapatkan pujian kerana dia Maha Kaya. Dan Allah juga layak mendapat pujian kerana Maha Terpuji. Dan Allah juga layak mendapat pujian kerana Al-Ghaniyyul Hamid. Sekarang, tengok saya. Bila kita kata Allah itu Al-Ghani, bermakna Allah layak mendapat pujian kerana sifatnya Al-Ghani. Kemudian tidak ada Al-Hamid tadi kan? Allah juga layak mendapat pujian kerana sifatnya yang Al-Hamid. Sekarang ini bergabungnya dua tu tadi, Al-Ghaniyyul Hamid, okay? Al-Ghaniyyul Hamid. Kedua-dua gabungan ini menunjukkan Allah mendapat pujian lagi untuk yang ketiga. Jadi Allah dipuji kerana Al-Ghani, Allah dipuji kerana Al-Hamid, Allah dipuji kerana Al-Ghaniyyul Hamid. So ini kita nampak gabungan ataupun penyandingan kedua-dua kata itu tadi, Al-Ghani dan juga Al-Hamid, menunjukkan Allah itu Maha berkuasa pada satu level yang berbeza. Satu level yang tak ada pada makhluk. Kalau nak kata Ghani, okeylah kita boleh kaya. Kalau nak kata Hamid, okay, ada orang boleh mendapat pujian. Tapi kalau nak menggabungkan kedua-dua itu, sangat sukar. Sangat sukar, walaupun ada. Kalau dalam keadaan orang itu dia kaya dan dia itu mendapat pujian, tetap tak dapat menandingi Al-Ghaniyyul Hamid yang ada pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik. Contohnya dia ada sini, hamba Allah yang mensyukuri nikmatnya. Hari sejuk lah, hari semalam. Kalau air hangat-hangat gitu kan. Aircon. Takut macam semalam punya kisah. Malam sampai kuliah Isyak ke apa tu pas sejuk ni. Kada tengok tak minum tadi. Tak minum. Letak. Tadi kalau letak. Dia letak. Tadi macam air semalam. Aircon. Biasanya kalau saya minum dia hangat lagi. Sejuk. Jadi macam ni. Contohnya Contohnya hamba Allah yang mensyukuri nikmatnya sehingga Maha Terpuji memuji dia atas kurnia dan anugerahnya. Maka Allah memang layak menerima pujian ataupun sanjungan. Baginya semua pujian baik di dunia maupun di akhirat. Walaupun manusia terus memuji dan mensyukuri Allah,
perbuatannya itu tidak akan menambah kekuasaan Allah sedikit pun. Ini terjadi kerana Allah Tabaraka wa Ta'ala Maha Kaya. Jika semua manusia mentaati Allah, nescaya tidak akan menambah kekayaannya, dan jika seluruh manusia bermaksiat kepadanya, nescaya tidak akan mencelakakannya. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh Allah Jalla wa Ala berfirman, "Wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsi, wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid." Dan barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa tidak bersyukur, itu kufur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. So kita nampak di sini kan, hamba Allah yang bersyukur kepada Allah, yang memuji kepada Allah, ia tidak sedikit pun mengurangi kekayaan yang ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beza dengan kita ada duit, kemudian kita bagi-bagi dekat orang, kita jadi kurangkan duit kita, tapi Allah tidak. Allah, kita minta apa saja, Allah beri pada kita, dia tetap buat Allah itu kaya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada rasa kurang sedikit. Walaupun satu dunia ni, minta apa pun Allah berikan, tapi dia tetap tidak menjadikan kekurangan pada kerajaan. Jadi sebab itu tadi Allah ingatkan dalam surah Luqman pada ayat 12, siapa yang bersyukur, dia bersyukur untuk diri dia sendiri. Bukan maksudnya, kalau kau bersyukur, kan Allah kata, la in syakartum la azidannakum. Kalau sekiranya kau bersyukur, kami akan tambah. Kita bersyukur, kita akan dapat lagi. Kita akan dapat lagi. Tapi adakah itu mengurangkan apa yang ada pada Allah? Tak. Sedikit pun tidak mengurangkan apa yang ada pada Allah. Tapi Allah kata, kalau kau jadi orang yang kufur, kufur pada nikmat, dia tu tak bersyukur pada apa yang Allah berikan pada dia, hari itu Allah kata, aku lebih kaya daripada itu. Ingat, kena ingat. Allah tu lebih kaya, Allah tu lebih terpuji. Sebab kalau orang tu dia kaya, tapi dia tak bersyukur pada Allah, dia rasa dia memiliki segala-galanya. Dia boleh beli apa saja dengan duit dia. Biasa orang kaya dia macam itu kan. Sampai tak tahu nak beli apa, benda merepek pun dia beli. Macam tu, sampai pompa duit. Macam tu keadaannya. Tapi itu bentuk ketidaksyukuran kita. Kita ingat kalau kita ada duit, tapi kita menghabiskan duit kita pada perkara yang tidak memberi manfaat untuk diri kita, itu antara bentuk kufur nikmat. Antara bentuk kufur nikmat ialah bila kita membelanjakan harta kita kepada sesuatu yang tidak berfaedah, yang tidak memberikan manfaat untuk diri kita. Jadi Allah kata, kalau begitu keadaannya, kena ingat, aku lagi kaya dan aku lagi terpuji. Biasanya orang kaya, dia akan dipuji oleh orang. Kenapa dia puji? Sebab dia banyak harta, banyak duit. Orang berada. Sebab tu orang puji dia. Status. Selain itu, semua sebab dia banyak duit lah kalau orang puji dia. Dermawan lagi bagus. Kalau dia dermawan lagi bagus lah, lagi dipuji. Kalau dia tak dermawan, kita kerja dia. Oh, kalau dia tak dermawan, kerja dulu. Bagi partil. Kena kuat tak ada hasil. Macam itu ya. Oh, kena kerja lah. Kalau dia tak dermawan, kita kerja dia gitu. Jawapan. Kalau dia tak dermawan, kita kerja dia. Oh, kalau dia dermawan, kita puji dia. Masya Allah. Mungkin dia kan nak sesuatu dari dia. Apa dia? Puji orang yang kaya pasal mungkin dia nak sesuatu dari dia. Saya nak kata apa dia? Orang kaya biasa dipuji sebab apa? Mungkin ada orang yang memuji tu inginkan sesuatu daripada diri dia. Yelah, tapi bagi kita memuji juga kan. Kita orang tu dengar orang puji, yelah awak tu baik, orang dermawan sekali. Ya, boleh tak derma? Boleh tak derma kan? Ada benda di sekolah ni. Orang dah puji-puji dia dah derma ya. Kalau tak derma kan macam malu lah pula. Lagi banyak duit dah. Kalau tak derma nanti malu pula. Jadi kadang-kadang sedikit. Jadi kita nampak dekat sini pula. Kadang-kadang pujian ni dia tak terus. Kan? Tak terus tak terus. Dia hati-hati dengan pujian manusia. Puji-puji kenapa puji ni? Ada. Kalau kami puji, yang cantik yang kali ni ya.
benar. Sorry, puji salah, puji salah. Apa lagi kena? Alhamdulillah kan. Alhamdulillah. Ya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih. Semua bagi suami kita. So, ya tak penting awak tak pernah puji saya. Puji dia, puji malam kita. Mimpi apa pula? Awak dah kena apa? Dia faham. Betul tak? Kita tu, ini tak lama. Saya cakap, tak lama awak ni sendiri. Betul itu pula. Kita sudah lagi tadi. Suami puji Alhamdulillah. Ada juga nak puji. Tapi orang lain puji parah pula. Okey, dah sudah tinggalkan. Masuk topik lain pula. Okey, terus nombor 3 situ. Al-Azizur Rahim. Tadi kita bincang apa? Al-Azizur Hakim. Okey. Nombor 1 Al-Azizul Hakim. Nombor 3 Al-Azizur Rahim. Yang depan ni sama ya, belakangnya list. Dalam surah Asy-Syu'ara dalam surah Asy-Syu'ara dengan menutup kisah para nabinya bersama umatnya dalam firman Allah, wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Dan sungguh Rabbmu ialah yang maha perkasa lagi maha penyayang. Surah Asy-Syu'ara ayat 9. Okey, dalam surah Asy-Syu'ara ayat ini disebut berulang kali ya. Kita ada saya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 10 ayat yang menyebutkan tentang wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Okay, siapa ada apps boleh buka apps Quran surah Asy-Syu'ara. Okay, surah Asy-Syu'ara di permulaan ayat tu kan, di permulaan surah ni kita nampak sedap dekat. Yang belakang tak nampak ya? Okay. Nampak ke tak nampak? Quran ni belum cukup besar. Padahal dia sudah besar. Apa dari ayat ke-9 dah mula tau. Okay. Kalau buka kan, kita baca surah Asy-Syu'ara ni pada ayat yang ke-9 Allah dah sebutkan wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Ini permulaan. Allah sebutkan tentang Allah Maha Perkasa dan juga Maha Penyayang. Baik. Bermula daripada ayat 9 ini seterusnya ke belakang. Ayat ini iaitu wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim diulang. Setelah Allah ceritakan tentang kisah satu kaum, kisah para nabi dengan kaum mereka, Allah tutup dengan ayat ini. Dalam surah Asy-Syu'ara begitu caranya. Ya Allah Subhanahu wa taala susun ayat tersebut. Jadi kita nampak kalau kita buka lagi contoh ya. Seterusnya Allah ceritakan tentang kisah Nabi Musa. Yang pertama Allah cerita tentang kisah Nabi Musa. Jadi kalau lihat pada ayat yang ke-68. Ayat 68 di situ Allah tutup kisah Nabi Musa yang panjang. Sebab Allah ceritakan tentang Nabi Musa jumpa dengan Fir'aun, dialog Nabi Musa dengan Fir'aun, kemudian mukjizat yang berlaku kan, yang tongkatnya bertukar menjadi ular dan sebagainya. Seterusnya sampailah kisah Nabi Musa berjumpa dengan kisah Nabi Musa di laut semua kan. Baik, kisah itu kemudiannya Allah tutup dengan wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim pada ayat yang ke-68. Okey. Seterusnya Allah ceritakan tentang kisah Nabi Ibrahim. Setelah kisah Nabi Musa. Ya, Allah ceritakan tentang kisah Nabi Ibrahim dalam surah Asy-Syu'ara ini. Allah mulakan dengan dialog Nabi Ibrahim dengan bapa dia. Bapa dia beriman ke tidak? Okay. Jadi bapa dia semua berhala. Nabi Musa dialog, Nabi Ibrahim dialog dengan bapa dia tentang hal ini.
Kemudian datanglah kisah tentang Nabi Ibrahim beritahu kepada bapa dia tentang Allah yang menciptakan. Allah yang menciptakan. Kalau aku sakit, Allah yang menyembuhkan. Ini semua. Iza maritu fa huwa yashfi. Wallazi huwa yut'imuni wa yasqin. Wa iza maritu fa huwa yashfi. Sampailah Allah tutup kisah Nabi Ibrahim itu pada ayat yang ke-122. Maaf, 104. Pada ayat yang ke-104. Allah kata, wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Tadi pertama kisah Nabi Musa. Kedua kisah Nabi Ibrahim. Kedua-duanya Allah tutup dengan wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Seterusnya Allah cerita tentang kisah Nabi Nuh. Kisah Nabi Nuh dengan kaum Nabi Nuh bagaimana kemudian tenggelam dengan banjir kan. Bila dah Allah cerita tentang kisah Nabi Nuh, Allah selamatkan siapa, Allah tenggelamkan siapa, semua tu kan, Allah tutup sekali lagi dengan ayat yang sama. Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim pada ayat 122. Jadi itu kali keberapa Allah sebut dalam surah Asy-Syu'ara? 4 ke 3? 4. Sebab tadi pada ayat yang ke-9 jangan lupa ya. Okey. So sekarang kali keempat Allah sebut. Setelah itu Allah ceritakan tentang kisah Nabi Hud. Okey. Setelah kisah Nabi Nuh. Lepas kisah Nabi Nuh, Allah bawakan kisah Nabi Hud dengan kaumnya Ad. Okay, apa yang berlaku, Allah ceritakan Nabi Hud ajak mereka ni beriman kepada Allah, beritahu mereka bahawa dia adalah seorang Rasul yang amanah seterusnya, tapi mereka tak nak terima. Akhirnya ditimpakanlah kepada mereka dengan azab Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Allah tutup pada ayat yang ke-140 dengan ayat yang sama. Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Okay. Baik. Ini kali keberapa kita buat? 5. Okay. Seterusnya Allah ceritakan tentang kisah Nabi Saleh. Kisah Nabi Saleh dengan kaumnya Thamud. Kisah Nabi Saleh ni tentang apa? Unta merah. Unta merah. Unta okey. Unta merah. Unta merah tu tak? Unta merah. Warna merah. Unta merah okey. Unta merah. Dia dipanggil sebagai nama Allah. Unta Allah lah. Unta Allah. Jadi mereka sembelih kan unta Allah tu kan. Setelah mereka cabar Nabi Saleh untuk keluarkan unta daripada satu bongkah batu, betul-betul keluar unta tu kan. Kemudian alamak. Tapi beriman tak? Tak beriman. Sikit je yang beriman kepada Allah. Kemudian jadi isu. Unta ni nak minum dekat tempat kita pula. So jadi pembahagian hari kan. Satu hari kita minum, satu hari baru kita boleh ambil air. Jadi tak puas hati. Terus disembelih unta. Tanya kepada Nabi Saleh, mana azab Allah, aku dah sembelih dah unta kau. Allah tutup, Allah timpakan mereka dengan azab, lalu Allah tutup dengan wa inna rabbaka lahuwal azizul rahim. Di ayat yang ke-159. Okey? Kalau lihat ayat yang ke-159 di situ Allah tutup kisah Nabi Saleh dengan ayat yang sama. Di kali yang keberapa ni? Yang ke-6. Seterusnya Allah bawa cerita Nabi Lut. Okey. Nabi Lut ceritanya tentang apa? LGBT, okey. Semua tentang LGBT. Tak ada yang lain. Panggil itu bulan alfabet. Pasal makin lama makin add one alfabet. Oh, dah ada nama lain dia. Masya Allah. Tidak pergi sampai Z kan senang. Aku pula pergi sampai Z kan senang. So di sini kita nampak bila Allah ceritakan kita dapat kaum Lut dengan mursalin. Allah ceritakan tentang kaum Nabi Lut, kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Lut yang mana mereka ini suka dengan kaum sejenis. Okey. Kemudian Allah pun ceritakan tentang azab yang Allah berikan kepada mereka setelah Nabi Lut berdakwah kepada mereka tak terima juga. Akhirnya Allah pun berikan kepada mereka dengan azab dan Allah tutup pada ayat 175 dengan ayat yang sama. Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Kali keberapa ni apa semua? Kali yang ke-7. Seterusnya Allah ceritakan tentang Nabi Syuaib. Dia cerita tentang Nabi Syuaib pada ayat yang ke-191.
kita nampak Allah tutup juga dengan ayat yang sama. Jadi yang ke berapa tu? Yang ke-8 insya-Allah. 8 ke 7? 8 saja kalau saya kira. Okey, kita nampak kan sekarang ini setiap kisah yang Allah ceritakan, kisah para nabi itu Allah tutup dengan meletakkan, menyifatkan diri Allah itu sebagai Al-Aziz Al-Hakim di dalam satu surah ini dengan pengulangan yang banyak kali. Biasanya kita baca kan fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, kita nampak ayat tu je tau yang ulang-ulang banyak kali, tapi kita lupa tentang ada lagi ayat yang Allah ulang-ulang banyak kali. Antaranya ialah ayat ini untuk menunjukkan tentang sifat Allah yang Al-Aziz dan juga Al-Rahim juga tadi. Allah yang maha perkasa dan juga maha penyayang. Setelah Allah timpakan azab, tadi saya tanyakan tentang Zalim tadi kan, Allah dah timpakan azab, tapi Allah beritahu pada aku adalah Tuhan yang Al-Aziz maha perkasa, tapi aku juga Al-Rahim maha penyayang. Betul lah tadi, kita akan dapat azab Allah sesuai dengan amalan kita. Kita nampak dalam kisah para nabi itu, adakah Allah siksa, Allah timpakan azab itu di peringkat awal? Tak. Satu persatu. Maknanya macam ni, Allah bagi kita ruang, Allah bagi kita peluang untuk taubat. Dan kita nampak, para nabi ini, mereka datang dulu kepada kaum mereka, dakwah lama tau. Lama dakwah. Nabi Nuh dia berdakwah berapa tahun? Apa? 950 tahun. Kita nampak kan berapa lamanya berdakwah tu. Baru Allah turunkan banjir. Nampak Allah bagi kita masa yang sangat lama untuk kembali kepada Allah. Itu menunjukkan Allah itu Ar-Rahim. Allah Maha Penyayang. Allah bagi dulu, bagi chance, bagi peluang, bagi ruang, taubat, kembali pada Allah. Allah datangkan kepada kita dengan Nabi kan, berberitahu. Kalau takkan tiba-tiba tak tahu apa-apa, tak beriman, tak tiba-tiba Allah timpakan azab, tak gitu. Allah bagi tahu dulu, ada Tuhan. Sekarang mereka sembah berhala. Rata-rata kisahnya di kalangan para Nabi ni yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, mereka ni sembah berhala. Mereka ni jadi orang yang melampaui batas, buat dosa, buat maksiat. Allah tak terus-terus timpakan pada mereka dengan azab, tapi Allah hantarkan seorang Nabi, dakwah dulu, cerita dulu Allah itu bagaimana, apa sifat Allah, Allah Maha Esa kan, beribadah kepada Allah, ingatkan. Bila jadi hamba Allah yang tak nak ingat juga, baru Allah berikan kepada mereka dengan azab. Sebab tu Allah kata, aku maha perkasa, akulah maha penyayang. Kalau aku bukan maha penyayang, dah lama dah. Boleh tak Allah nak timpakan kita dengan azab waktu tu juga? Boleh. Tak payah. Allah ni nak berikan hantar Nabi-Nabi ni, tak payah. Allah ini tak beriman pada aku ni, dah ciptakan langit bumi masih lagi tak beriman. Kan dah ciptakan langit bumi, dah berikan makan, bagi minum, jadi orang yang tua sembah berhala pula. Sepatutnya sembah waktu tu juga Allah boleh turunkan azab. Tapi tak. Allah lihat, hamba aku ini dia terisau. Dia ni menyelidik, maka perlukan bantuan untuk disedarkan, didatangkan kepada mereka dengan para nabi untuk diberikan kesedaran. Dakwah dulu, tapi akhirnya tidak. Sebab tu di sini kita lihat, dijelaskan ayat-ayat ini menjelaskan pada kita lihat bahawa kemenangan, pertolongan dan kemuliaan yang telah ditakdirkan Allah kepada para nabi merupakan bahagian dari rahmat Allah. Satu, bila mereka ini memperkecilkan para nabi, meremehkan para nabi, dan mereka buat perkara-perkara yang menghina para nabi. Bahkan kita nampak bila mereka dah menghina para nabi ni, mereka juga menghina Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, Allah berikan kepada mereka dengan azab, menunjukkan pertolongan, kemenangan berpihak kepada para nabi, bahawa mereka berada di pihak yang benar. Ini merupakan rahmat Allah kepada para anbiya yang dihina, yang telah diseksa oleh kaum mereka. Kemudian kita nampak di sini disebutkan para nabi ini pun pasti mendapatkan penjagaan, kekuatan dan pertolongan dan juga bantuan darinya.
Sebaliknya, kehinaan, kekalahan, siksa dan azab merupakan takdir Allah kepada musuh para nabi yang semua ini masuk ke dalam bentuk keperkasaan Allah. Terlihat jelas bahawasanya Allah pasti menolong Rasul-Rasulnya melalui anugerah rahmatnya dan Allah Azza wa Jalla pasti menghancurkan dan mengalahkan musuhnya dengan keperkasaannya. Oleh sebab itu, penggabungan dua asma Allah Al-Aziz, Ar-Rahim dalam konteks di sini sangat sesuai dan penuh dengan hikmah. Okey, dah saya masuk Al-Aziz. Satu lagi, penggabungan sifat Allah ialah berada pada Al-Azizul Alim. Tadi apa? Al-Azizul Rahim. Yang pertama, Al-Azizul Hakim. Kan dah komplex. Al-Azizul Hakim, Al-Azizul Rahim, Al-Azizul Alim. Maknanya yang aziz. Al-Azizul Alim. Maknanya di sini, Al-Aziz tu maha keperkasaan Allah. Banyak kali Allah ingatkan dalam Al-Quran. Dan digabungkan dengan sifat-sifat Allah yang lain. Okey, pertama kali Al-Azizul Hakim. Kedua, Al-Azizul Rahim. Sekarang Al-Azizul Alim. Okay? Dalam Al-Quran, gabungan kedua asma Allah ini diulang beberapa kali. Penyandingan keduanya dalam konteks penyebutan benda-benda langit di angkasa dan pergerakannya. Seperti menyisingnya pagi hari, malam sebagai istirahat, matahari dan bulan yang berjalan pada tempat peredarannya, serta langit yang dihiasi dengan gemerlap bintang dan ia selalu dijaga. Biasanya Al-Azizul Alim ini Allah sebutkan setelah Allah ceritakan tentang penciptaan langit dan bumi. Yang Allah ceritakan tentang pergerakan bintang, bulan, langit, pergantian malam dan siang. Nanti biasanya Allah akan tutup dengan Al-Azizul Alim. Biasanya begitu kalau kita baca Al-Quran. Sebagaimana di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang faliqul isbahi wa ja'ala al-laila sakana wasyamsa wal qamara husbana. Dzalika taqdirul azizil alim. Dia menyingsingkan pagi dan menjadikan malam untuk beristirahat dan menjadikan matahari dan bulan untuk perhitungan. Itulah ketetapan Allah yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Maknanya apa? Allah jadikan siang, malam bukan saja-saja. Okey, begitu juga bulan dan bintang. Ada ilmu di sebalik penciptaan itu. Sebab tu Allah letak Al-Alim. Allah tahu kenapa Allah ciptakan siang, Allah ciptakan malam, dan Allah juga tahu kenapa Allah Subhanahu wa taala ciptakan bulan dan bintang. Contoh di sini Allah kata pagi Allah menyisihkan pagi dan menjadikan malam untuk beristirahat. Maknanya pagi untuk kita bekerja, malam untuk kita lihat. Malam bukan untuk kita kerja. Okey? Jadi malam tu untuk kita tidur. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata apa? Dalam hadis Nabi tidur waktu bila? Lepas isyak, awal malam. Kan Nabi kata apa? Bukan Nabi kata, seorang sahabat kata apa? Yakrahu nauma qabla al-isya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak suka tidur sebelum isyak. Okey? Kana yakrahu nauma qabla al-isya wal haditha ba'da. Dan Nabi SAW tidak suka cakap-cakap perbincangan selepas waktu isyak. Jadi kalau kita tak ada apa-apa kepentingan, selepas isyak tu kita tidur. Kita lepas isyak apa? Tengok TV. Kan? Tengok TV. Itu bila masa nak tengok TV sahaja, bila dah dimakan. Bukan kisah makan, dah tak pandai kecil dia makan. Lepas isyak makan hilang, lapar kalau lepas isyak makan kita kan. Tapi sebenarnya kalau kita nak lihat kan, dia lepas isyak waktu yang terbaik. Kita kalau tidur awal, kita akan bangun awal. Dia macam tu. Dia lebih segar. Sebab Nabi SAW bangun tahajud kan. Setiap hari bangun. Sebab apa tidur yang awal. Jadi ini kita nampak bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan malam. Bukan saja-saja. Malam ialah waktu untuk kita lihat. Jadi kalau kita tak ada apa-apa sebarang pekerjaan, kita
tidur, boleh tidur awal, tidur awal. Jangan sibukkan diri dengan hal-hal yang tak berfaedah lah. Okay, tapi kalau mungkin di kalangan para ulama ada membincangkanlah tentang hadis tadi. Jadi mereka kata antaranya Imam An-Nawawi ya. Imam An-Nawawi kata apa? Tapi kalau sekiranya lepas isyak tu nak ada majlis ilmu, boleh. Yang dimakruhkan ialah perbincangan yang tak ada apa-apa. Pergi konsert ke kan? Pergi konsert apa-apa tak. Tapi kalau perbincangan ilmiah dibenarkan. Dia tak jadi makruh lah. Benda tu digalakkan. Cuma mesti dalam keadaan yang jangan sampai tengah malam. Okay? Jangan sampai maknanya 12 malam sebagainya. Jangan sampai macam tu. Dia dalam keadaan yang had lah. 1 jam dah okey dah. Saya kalau malam tak boleh sama. Saya dah berhenti dah sama malam. tak boleh. Sebabnya lah, dia bukan waktu usia. Maka kan ada seorang dia dah rasa kita umur dia gini, seorang ayah. Kalau insyaAllah rasa macam tak boleh lah. Tapi tak juga lah. Maknanya saya kalau malam tu saya lagi suka benda yang santai. Kan kalau berat-berat macam nak mengajar kuliah, buka kitab baca. Ya, tapi saya buka kitab baca tu untuk persediaan besok lah macam kan. Kalau untuk bekerja tu memang kerja masuk kerja kena keluar, ada orang berbual, Allah Akbar. Tak apalah ngantuk. Mata tak buka. Apa dia? Boleh. Sebab belum makan sebelum isyak kan? Boleh. Dia macam ni, Nabi SAW lepas isyak tu ada masa Nabi berbual dengan isteri. Jadi kalau kita faham ni, kalau kita spend time dengan family, itulah sunnahnya yang dilakukan oleh Nabi SAW juga. So kalau kita keluar dinner kan dengan family kita, anak-anak kita lepas isyak, okey lah. Maknanya kita memperuntukkan masa tu untuk bersama dengan keluarga. Itu sunnah juga. Nabi SAW biasa berbual dengan isteri lepas isyak. Sebelum dia tidur dia sembang isteri berbual kan. Keluar isteri hati. Dia orang perempuan nak berbual. Layan lah kan. Tak layan pula. Nabi tunjukkan Nabi layan. Isteri kita apa je layan je. Kita dah tahu pun layan je. Betul. Nabi SAW kita benda-benda dah tahu pun lah. Bukan Nabi tak tahu pun. Aisyah dengar juga. Dengar je. Kadang isteri kan macam. So itu kalau kita keluar makan dengan family kan, itu benda yang baik lah. Sebab biasanya kita habis kerja pun sebelum maghrib kan. Jadi bila masanya nak spend time dengan family, so kita kata lepas isyak tu masa yang terbaik. Yang penting jangan sampai lewat malam. Lewat malam tu bila? 12:00 sampai 3 pagi, ya Allah tak boleh balik lagi, tak tahu lah makan aku. Okay. Maaf saya sebenarnya mungkin ada orang pergi karaoke. Kan? So ini benda-benda yang tak, janganlah. Pergi ke? Kita tak pernah pergi ya. Ada orang macam tu lah. Kita nampak, lifestyle kita berbeza-beza. Ada orang yang memiliki lifestyle yang tertentu. Kita tak kata, tapi dia solat lepas solat isyak dia pergi karaoke. Lepas mengaji lah, habis sampai dulu pergi karaoke. Oh ya Allah, Masya Allah, ya. Nampak sangat lah persandingan yang tak elok. Lepas, tahu dah macam mak atas tergezuk pergi karaoke. Elok tak? Tak kena kan? Tak kena. Penyandingan yang tak kena. Tapi kalau Allah maha sempurna, semuanya kena. Asal saya cerita pasal tu tadi jauh pula kita. Masa malam tadi, Allah ciptakan malam untuk berehat. Panjang pula saya cerita sampai masuk hadis Nabi. Tak apalah sebagai ni penguat kepada ayat Quran tadi. Wasyamsa wal qamara husbana. Allah jadikan matahari dan bulan untuk perhitungan. Maknanya kita tahu tentang date kan, masa semua ikut kepada matahari. Kita tahu ni pukul berapa, boleh tengok daripada matahari. Agak-agak lah kan. Kita tengok kalender ke apa kan. Okay, ni bulan apa. Semua ikut kepada bulan yang Allah SWT ciptakan. Jadi maknanya di situ Allah kata apa? Itu semua Allah ciptakan. Zalika taqdirul azizul alim. Semua itu untuk satu ketetapan kerana Allah itu maha perkasa lagi maha mengetahui. Sama juga kalau kita lihat pada surah Yasin di situ ayat yang ke-38. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha. Allah kata dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Matahari tu dia beredar satu saja. Tak kan? Dekat dekat. Tak ada. Jadi Allah kata itu adalah satu bentuk ketetapan yang Allah maha perkasa lagi maha mengetahui. Begitu juga di sini Allah sebutkan tentang bintang. Wa zayyana as-samaa'a ad-dunya
masabiha wa hifzah. Dan kami hiasi dengan bintang-bintang. Dan kami ciptakan itu untuk memelihara. Memelihara apa? Allah ciptakan bintang untuk memelihara apa? Perjalanan apa? Ada satu lagi bintang. Masa? Bukan. Apa dia? Pejam syaitan. Okay, itu antara kunci hifzah untuk memelihara cerita-cerita dekat langit. Berita-berita di langit ni, syaitan suka curi. Ni kerja syaitan. Dia suka curi, kemudian dia beritahu kepada umum. Itu yang kadang-kadang kita kata, kenapa umum tu tahu? Kita langit. Dia curi, dengar. Jadi, Allah jadikan bintang ni, kalau ada mana-mana syaitan dia naik, dia nak curi, dengar kan, bintang tu akan tembak. Kejar dia lah sampai dia habis. Ini fungsi kenapa Allah ciptakan bintang. Antara dia lah, bukan saja untuk lihat masa, waktu dan sebagainya kan. Ya. Shooting star tu kena tembak. Shooting star tu lain. Shooting star tu kepercayaan. Entah. Itulah dia orang cakap. Superstition. Kepercayaan apa? Wishes dia orang kata. Wishes. No wishes. Wishes. Kalau kita nampak shooting star tu, kita kena wishes. Orang Kita nak apa? Nak kita jadi kenyataan. Memang ada tu shooting star tu. Memang boleh nampak. Okay. Saya tak pernah nampak. Tak tahu dia nak kena tahu. Oh, kat saya pernah nampak. Lepas, ini siapa? Oh, tak. Tak boleh, bagi tu tak. Shooting stage. Tak. Kita tak dapat benda tu. Itu benda-benda baik. Shooting star yang kita nampak tu dengan shooting star yang tembak syaitan tu benda lain. Dua benda yang berbeza. Sebab Patel juga tu. untuk mana syaitan asal orang macam gitu Tak tu, itu macam tu dia. Sebab kata lightning tu, apa ni, sebab jin nak ke atas langit menyelidik rahsia. tak. Itu actually ada peristiwa Nabi pernah dikejar. Oleh jin. Sebenarnya ifrit apa. Jadi itu yang kena lightning. Kisahnya itu. So tapi kalau sekarang hujan-hujan tiba-tiba lightning itu Allah suruh saja. Allah suruh dia nak ingat. Tapi yang kisah tu betul. Memang ada. Nabi SAW tengah jalan, tengah lari dikejar oleh ifrit. Jadi malaikat sampai dengan tetil. Itu ada doa juga. Doa ni banyak saya ingat. Tapi ada saya suara. Jadi saya cakap satu shooting star. So, kalau dapat shooting star macam kau macam apa ya? Cuba kata subhanallah lah. Tapi kata itu syaitan kena rencana bukanlah. Sebab ni benda baik. Benda baik yang kita tak dapat. Yang berkaitan dengan malaikat, dengan jin. Nanti kita akan bincangkan pada As-Sami'ul Alim tentang syaitan. Tapi minggu depan lah. Saya tak mencari. Okay. Ayat-ayat di atas bentuk dengan penggabungan asma Allah, itu Al-Azizul Alim. Ini menunjukkan bahawasanya takdir dan ketetapan Allah yang sangat rapi dan detail itu berasal dari sifat mulia Allah dan ilmunya. Bukan berupa sesuatu yang hanya terjadi secara kebetulan. Jadi apa pun yang Allah ciptakan dia bukan kebetulan. Allah ciptakan langit, bintang, bulan, malam, siang. Kan dia bukan kebetulan, ada fungsi dia. Itu menunjukkan Allah tu maha bijaksana. Okay? Seterusnya kata, bukan berupa sesuatu yang terjadi secara kebetulan, tidak dipuji pembuatnya dan tidak pula disanjung. Wallahu a'lam bishawab. Itu sahaja perbincangan kita hari ini. Boleh ada di sini? Boleh. Nanti saya sambung ya minggu depan. Sampai habis. Minggu depan kuliah kita terakhir kan?
Jadi selesaikan terus pada minggu hadapan. Okey, apa pengajaran yang boleh kita ambil daripada kuliah hari ini? Kita sebagai hamba tidak ada kekuasaan, yang berkuasa hanya Allah Subhanahu wa taala. Okey, cantik. Yang kedua, Salimah nak cakap apa-apa senyap dia Cik Salimah? Tak ada. Kak Yati, Kak Yati. Baik, tak ada nama Kak Yati. Ada tak Kak Yati? Menunjukkan wajah hati yang lebih aku. Apa tu? Apa-apa ujian menunjukkan Apa-apa azab dan ujian menunjukkan hati yang lebih aku. ada yang lebih agung, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Kita susun ayat macam ni Azab dan ujian itu menunjukkan tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Okey, boleh. Baik, yang ketiga ada di belakang sana. Nak cakap apa-apa? Kak Has, mana Kak Has? Senyap ni Kak Has hari ni. Ha? Ada tak Kak Has? Tak ada. Tak ada. Okey, Kak Ram. Tak bagi Fatihah. Fatihah dia nak cakap apa Fatihah? Allah turunkan azab dan kemudian adalah sebagai pengajaran Sebagai pengajaran dan dan kesedaran pada hamba. Tadi keagungan di pengajaran. Okey, boleh? Saya boleh terima. Okey, Kak Tina nak cakap apa? Okey. Allah tidak zalim walaupun Allah menguasai langit dan bumi. Masya Allah. Maha perkasa lagi maha agung. Masya Allah. Sekali lagi Kak Tina ulang ayatnya. Cantik ayatnya. Allah tidak zalim walaupun Allah menguasai langit dan bumi dan maha perkasa lagi maha agung. Okay. Allah tidak zalim walaupun Allah menguasai langit dan bumi. Allah itu maha perkasa dan maha agung. Ada siapa nak tambah? Kakak nak tambah? Semua sama je ayatnya. Semua lebih kurang. Tidak kongsikan. disedarkan diri. Kalau ini akan hamba Kita adalah hamba yang memiliki keterbatasan ilmu dan juga ilmu pengetahuan. Bermakna kita perlu sedar bahawa kita adalah hamba yang memiliki keterbatasan ilmu pengetahuan. Okey, cantik. Baik, terima kasih semuanya di atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita dengan kefahaman, untuk beramal dengan ilmu yang telah kita pelajari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dengan kesihatan, kelapangan masa untuk terus-terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.